Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk belajar bersama dengan cikgu. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sehat dan ceria. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Tajuk kita pada hari ini ialah Penyeri Majlis. Pastikan kamu terus kekal bersama cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Sebelum kita mulakan pembelajaran, apa kata kita lihat dahulu standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 5.2, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula 5.2.1, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks, iaitu yang ketiga, kata imbuhan apitan. Sekarang, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenaraikan dan membina 4 daripada 5 ayat yang mengandungi kata berimbuhan apitan. Manakala, kriteria kejayaan pula, murid dapat menyenaraikan dan membina ayat daripada kata berimbuhan apitan dengan betul. Mari kita lihat paparan yang berikutnya. Baiklah murid-murid, hari ini kemahiran yang kita akan tekankan untuk tajuk kita pada hari ini ialah dari aspek tata bahasa, iaitu kata berimbuhan apitan. Siapa tahu apakah maksud kata berimbuhan apitan? Kata berimbuhan apitan ialah perkataan yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Mari kita lihat contoh imbuhan apitan. Yang pertama, ke-an, per-an. Seterusnya, di-kan, men-kan, ber-an, di-i. Ada banyak lagi sebenarnya. Sekarang, mari kita lihat contoh perkataan yang mengandungi imbuhan apitan. Keadaan, pertunjukan, dibiarkan, menukarkan, bertaburan dan disukai. Boleh faham murid-murid? Mudah kan? Sekarang, mari kita mulakan aktiviti yang pertama, iaitu membaca dan mengenal pasti perkataan berimbuhan apitan. Kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu pada halaman 83. Pada halaman tersebut terdapat satu petikan yang bertajuk Penyeri Majlis. Mari kita baca bersama-sama. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana, dia melihat hantaran yang cantik di atas pahar. Apa maksud pahar? Nanti kita akan lihat pada paparan yang berikutnya. Kamu juga boleh lihat pada gambar yang diberikan. Baiklah, sekarang cuba perhatikan petikan ini. Terdapat perkataan yang cikgu gariskan di sini, ada 2 perkataan, iaitu menghadiri dan perkahwinan. Kedua-dua perkataan ini adalah perkataan yang mengandungi imbuhan apitan. Boleh kan murid-murid? Kita teruskan bacaan. Pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Pahar diperbuat daripada tembaga. Dah terjawab kan soalan cikgu tadi?
iaitu maksud pahar. Kamu juga boleh lihat pada gambar yang diberikan. Baiklah, mari kita kenal pasti perkataan yang mengandungi imbuhan apitan pada perenggan ini. Yang pertama, digunakan. Seterusnya, meletakkan, perkahwinan dan pertunangan. Mudah kan murid-murid? Perenggan seterusnya. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan ukiran tradisional. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempah pahar sehingga kini. Baik, seperti tadi juga, mari kita kenal pasti perkataan yang mengandungi imbuhan apitan. Yang pertama, mengekalkan. Seterusnya, digunakan. Kedua-dua perkataan ini mengandungi imbuhan apitan. Perenggan seterusnya. Warna pahar tembaga seakan-akan keemasan. Terdapat dua jenis pahar, iaitu pahar leper dan pahar berkaki. Kebiasaannya, pahar dialas dengan kain bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Lihat pada gambar yang cikgu berikan. Terdapat contoh gambar pahar berkaki dan contoh pahar yang dialas menggunakan kain bersulam. Baiklah, cuba kamu perhatikan ataupun cuba kamu cari perkataan yang mengandungi imbuhan apitan yang ada pada perenggan ini. Yang pertama, keemasan. Seterusnya, kelihatan. Kita baca perenggan yang terakhir. Pahar tembaga agak berat dan tahan lasap. Terdapat pahar tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kilogram. Berat kan murid-murid? Baiklah, cuba cari perkataan yang mengandungi imbuhan apitan di sini. Ada satu sahaja, iaitu dianggarkan. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membaca petikan penyeri majlis. Mari kita teruskan untuk aktiviti yang seterusnya. Aktiviti kita yang kedua ialah menyenaraikan dan membina ayat daripada kata berimbuhan apitan. Di sini cikgu akan berikan beberapa contoh ayat yang menggunakan perkataan berimbuhan apitan. Yang pertama, perkahwinan. Contoh ayat, saya menghadiri majlis perkahwinan sepupu di Kelang. Yang kedua, mengekalkan. Contoh ayat, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengekalkan keamanan. Contoh yang ketiga, keemasan. Contoh ayat, warna dulang air nenek seakan-akan keemasan. Contoh keempat, kelihatan. Contoh ayat, ramai murid kelihatan segak dengan baju Melayu semasa sambutan Hari Raya. Mudah kan murid-murid? Baiklah, cikgu harap kamu boleh faham tajuk perbincangan kita pada hari ini. Di sini cikgu berikan beberapa latihan, iaitu yang pertama, kamu dikehendaki untuk membina ayat daripada perkataan berimbuhan apitan yang akan diberikan. Yang kedua adalah kuis daripada Google Form tentang tajuk imbuhan apitan. Kedua-dua latihan ini kamu boleh dapatkan di ruangan deskripsi. Baiklah, sekian dahulu pembelajaran kita untuk hari ini.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan sepanjang perbincangan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk video-video yang berikutnya. Bye-bye.